Okey, tengok pada peta untuk laluan mendaki ke puncak. Kalau perasan ada dua cabang, satu sebelah kiri bawah tu tulis Tempohon Gate dan sebelah kanan dia tulis Tambang Gate. So kita tak akan melalui Tambang Gate sebelah kanan, so kita akan melalui Tempohon Gate sebelah kiri. Okey, yang dimaksudkan beg A adalah barang-barang yang kita tak nak bawa ke puncak. Kita kena simpan dalam satu beg dan kita akan tinggalkan di Kinabalu Park Ranger Station. Dia ada tempat simpan beg, ataupun kita tinggalkan dekat kita punya pengiring lah. So semua barang-barang yang kita tak nak bawa dan kita tak gunakan pada hari pertama dan kedua pendakian, kita masukkan dalam beg A untuk kita tinggalkan. Okey. Kemudian kita akan melalui gate Tempohon seawal jam mungkin 7.30, sebab kita akan breakfast selepas kita melepasi gate Tempohon. Pagi tu semua ambil barang, kemaskan barang, kemudian dekat hotel cuma perlu pack makanan breakfast dan ambil pack lunch dan terus ke gate Tempohon untuk kita bergerak masuk. So kita akan bergerak masuk, saya akan buat line merah. Okey, daripada sini, okey, bag A kita dah tinggal tadi. So now kita ada dekat kita adalah bag B dan bag C. Okey, boleh ada option untuk bag B dan bag C adalah bag yang sama, dengan syarat bawalah plastik hitam juga, supaya plastik hitam boleh jadi bag B nanti kalau tak nak bawa bag banyak. Okey, kita akan lalu Tempohon, kita akan melalui laluan ni dan kita akan sampai ke layang-layang. Okey, bila sampai ke layang-layang, dekat sini guide akan buat penilaian sama ada peserta boleh meneruskan pendakian atau perlu berpatah balik. Dekat sini saya yakin semua kita punya tim mampu untuk terus sampai ke Labarata. Okey, dekat layang-layang ni bolehlah kalau nak jamak Zuhur Asar. Okey, waktu makan sepanjang pendakian ikut kita punya selera lah. Kalau kita rasa macam kita nak makan waktu ni, berhenti dah makan. Tak perlu nak tunggu ramai-ramai makan sebab keupayaan dan tenaga masing-masing berbeza. So makanan yang digalakkan yang mudah, taklah nak proper sambil berjalan duduk sekejap boleh makan apa-apa yang kita rasa boleh memberi tenaga. Power bar pun boleh kan, roti, nasi pun boleh. Okey, daripada layang-layang kita akan teruskan pendakian ke Labarata Rest House. Okey, sampai Labarata Rest House, habislah pendakian hari pertama. Kita akan berehat di Labarata Rest House. Okey, dekat sini kita akan tinggalkan baju-baju yang kita pakai pada hari pendakian pertama. Kita tak perlu bawa sampai ke puncak lah. Tu yang memerlukan beg B untuk ditinggalkan di Labarata. Sebab waktu check out Labarata pukul 12. So sempat kita turun daripada puncak untuk ambil baju-baju yang kita pakai pada pendakian pertama untuk ditinggalkan. So boleh guna plastik hitam. Kalau beg B dan beg C kita menggunakan beg yang sama. Okey, isi barang-barang yang kita tak nak bawa ke puncak ke dalam plastik tu dan kita tinggalkan di satu bilik, kumpulkan di satu bilik. Okey, so hari pendakian seterusnya, pendakian hari kedua, kita cuma perlu bawa satu beg. Dalam beg tu cuma perlu ada kita punya minuman dan makanan untuk membekalkan tenaga sampai ke puncak. Okey, kita akan bergerak seawal jam 2.30 pagi. Seelok-eloknya biarlah bergerak awal.
Sebab daripada Labarata sampai ke checkpoint Sayat-Sayat. Okey, perlu ada di checkpoint Sayat-Sayat pukul 5 pagi. Pukul 5 1 minit, pukul 5 10 minit, gate Sayat-Sayat akan ditutup. Tak ada pendaki yang dibenarkan naik. Untuk pengalaman lepas, kita punya pendaki Encik Zul daripada Penang, dia sampai Sayat-Sayat pukul 5.10 lebih kurang macam tu. So pintu gate dah tak buka, so dia tidak benarkan teruskan pendakian. Okey, so sampai Sayat-Sayat kita boleh bergerak, ikut je tali untuk terus naik ke puncak. So lepas sampai ke puncak tu, biasanya kita akan tunggu kawan-kawan yang lain yang mana kita dapat roger berapa orang yang lepas. So kita akan tunggu untuk kita berkumpul dan nak bergambar ke, kemudian and then berjalan turun lah. Okey, masa berjalan turun tu kita perlu sampai ke Labarata. Kita perlu sampai ke Labarata ni sebelum pukul 12. Ambil beg dan makan tengah hari dan terus keluar. So hari kedua kita perlu bangun pagi pukul sebelum 2 pagi, kemudian kita berjalan sampai ke puncak lebih kurang dalam pukul 6. Kemudian kita akan turun. Kita tak boleh turun awal sangat sebab kita nak view. So memang kita tak akan turun waktu gelap. Bila dah sampai puncak tu kita tunggu waktu cerah. Okey, so kemudian baru kita bergerak turun. Biasanya memang kita akan sampai ke Labarata tu nak cantik dalam pukul 11 ke 12 lah. Kalau lagi awal rugilah kan, sebab kalau cuaca cantik at least biarlah kita berada dekat atas tu lama sikit. So turun ke Labarata, ambil balik beg, barang-barang yang kita tinggalkan masuk dalam beg, ambil lunch bag ataupun makan kat situ dan terus keluar. So perjalanan hari kedua adalah lebih kurang dalam 10 km. Maknanya 2 pendakian naik ke atas, 2 turun ke Labarata dan 4 dan keluar 6 km. So 10 km. Waktu ni paling mencabar. Sebab kita perlu berjalan dalam tempoh yang agak lama. So tu je lah dari segi keperluan apa yang kita nak bawa. So dekat sini kita bawa beg B dan dekat sini kita bawa beg C. Beg A kita tinggal dekat bawah. Macam itulah lebih kurang roughly untuk makluman. So